Assalamualaikum. Saya Nur Atika binti Syukur dari diisi 4B yang memegang nombor matrik 1904032. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nur Mazila Azila binti Acai. Saya daripada kelas diisi 4B yang memegang kad matrik bernombor 1904031. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nusratina binti Azhar dari kelas diisi 4B memegang nombor matrik 190500023. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Saidatul Hafizah daripada kelas DIS 4B memegang kad nombor matrik 190500024. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Agadila binti Kamudin. Saya memegang kad matrik nombor 190500011. Saya daripada kelas DIS 4B. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atira Abdul Manaf dari kelas DIS 4B yang memegang kad matrik bernombor 1905019. Assalamualaikum. Saya Syizana binti Muhammad Zainuddin memegang kad matrik 1905008. Hai, Assalamualaikum. Dan saya Daina Ain Amirah binti Muhammad Aizal di kelas TEC 4B dengan nombor matrik 1904033. Hari ini, saya dan ahli kupas saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah penilaian yang kami telah pelajari. Bab memilih kaedah penilaian rubrik. Yang pertama adalah mudah untuk guru menilai tahap pencapaian pelajar berdasarkan kerja aktiviti yang dilakukan. Yang kedua, memberi gambaran yang lebih jelas tentang penilaian yang dibuat oleh guru dan mudah untuk menunjukkan pada ibu bapa pelajar. Contohnya, sekiranya ibu bapa meminta laporan pencapaian anak mereka, guru boleh menunjukkan laporan kaedah rubrik ini kerana laporan ini menunjukkan tahap pencapaian yang jelas untuk anak-anak mereka. Yang terakhir, membantu guru memfokuskan perhatian terhadap aspek tertentu dalam aktiviti yang pelajar lakukan. Dengan kaedah ini, guru dapat melihat tahap pencapaian kanak-kanak dalam aktiviti yang dilakukan. Video yang kami nilai itu adalah guru sedang mengajar kanak-kanak tentang bentuk rectangle, circle, triangle. So, dari situ guru telah memberi mereka satu task, iaitu membentukkan tanah liat menjadi bentuk-bentuk yang telah dipelajari, iaitu rectangle, circle. So, dari situ kita boleh lihat sama ada kanak-kanak itu dapat membuat task itu dengan sempurna atau tidak. Inilah pentingnya kaedah penilaian untuk melihat prestasi kanak-kanak tersebut. Jadi, kami telah menilai 3 benda, iaitu adakah kanak-kanak itu reti atau tidak membentukkan tanah liat. So, ada kanak-kanak yang boleh membentukkan tanah liat tersebut dan juga ada kanak-kanak yang tidak reti untuk membentuk tanah liat tersebut, malahan mereka bermain dengan tanah liat tersebut dan tidak fokus dengan apa yang guru telah mengajar. Dan ada juga kanak-kanak yang reti membentuk tanah liat tapi tidak tepat dia punya bentuk. Yang kedua, kami menilai tentang adakah kanak-kanak itu mengenali atau tidak bentuk-bentuk tersebut. So, ada kanak-kanak yang mereka kenali dan reti mengeja dan menyebut bentuk tersebut. Ada juga kanak-kanak yang reti menyebut tetapi tidak mengenali bentuk-bentuk tersebut. Dan ada juga kanak-kanak yang tidak reti menyebut dan tidak mengenali bentuk-bentuk. So, yang ketiga ialah kami menilai tentang kekemasan mereka menempatkan tanah liat tersebut ke gambar-gambar bentuk. So, dari situ juga kita boleh lihat bahawa ada kanak-kanak yang boleh menempatkan tanah liat ke gambar-gambar bentuk mengikut susunan, iaitu kalau yang panjang, yang pendek dekat yang pendek. Tapi ada juga kanak-kanak yang boleh menempatkan tanah liat tersebut tapi dia tak mengikut ukuran yang betul dekat gambar tu. So, ada juga kanak-kanak yang tidak reti untuk menempatkan tanah liat ke gambar tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai,
Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang senarai semak. Senarai semak ni ialah alat pentaksiran yang mengandungi senarai intem yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi kemahiran, fizikal, kognitif, bahasa dan sosial. Kenapa saya memilih untuk menceritakan tentang senarai semak? Senarai semak ni sangatlah mudah untuk kita melihat perkembangan kanak-kanak. Dengan senarai semak juga, kita dapat memberi penilaian yang sewajarnya dengan pengembangan mereka ketika mereka melakukan aktiviti yang dijalankan. Terima kasih. Okey, seterusnya saya ingin memberitahu tentang panduan menyediakan senarai semak. Yang pertama, senarai semak perlu disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat. Sebelum guru ingin melakukan pemerhatian terhadap kanak-kanak, senarai semak perlulah disediakan terlebih dahulu. Yang kedua, senarai semak dapat ditanda semasa atau selepas pemerhatian. Semasa guru membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak dalam kelas, guru boleh terus menanda tentang perkembangan ataupun perlakuan kanak-kanak di dalam senarai semak. Yang ketiga, hanya kemahiran penting sahaja yang akan dinyatakan dalam senarai semak, seperti contoh pembelajaran ataupun perkembangan kanak-kanak yang dilakukan di dalam kelas. Itu sahaja yang akan dinyatakan di dalam senarai semak. Okey, yang keempat pula ialah item di dalam senarai semak mengikut pemeringkatan. Aktiviti-aktiviti yang diletakkan di dalam senarai semak adalah mengikut pemeringkatan, iaitu daripada mudah hingga ke lebih sukar. Dan yang terakhir ialah maklumat bagi melengkapkan senarai semak boleh didapati daripada satu ataupun dua pemerhatian. Sekiranya guru telah melakukan satu ataupun lebih pemerhatian, itu pun sudah boleh melengkapkan senarai semak untuk melihat perkembangan ataupun perlakuan kanak-kanak dalam aktiviti yang dilakukan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai item-item yang berada di dalam senarai semak. Okey, item yang pertama ialah menyanyikan lagu tentang huruf-huruf vokal. Okey, seperti yang kita tengok dalam gambar raja di sebelah ini, kita boleh nampak Adriana dan juga rakan-rakannya menyanyikan lagu huruf-huruf vokal dengan begitu lancar. Jadi kami menandakan di ruangan ya kerana Adriana dapat menyanyikan lagu huruf-huruf vokal. Item yang kedua pula adalah menyanyi sambil memadankan huruf vokal menjadi perkataan. Okey, seperti kita tengok di gambar raja di sebelah ini, kita boleh nampak mereka sedang menyanyi. Sewaktu mereka menyanyi, mereka memadankan huruf vokal dengan perkataan. Contohnya seperti A menjadi ayam, O menjadi orang, I menjadi itik. Jadi di ruangan catatan kami menandakan di ruangan ya. Item yang ketiga, berjalan di atas garis putus-putus yang berbentuk huruf vokal. Okey, kita tengok Adriana berjalan di atas garis putus-putus tanpa keluar daripada garisan tersebut. Jadi kami menanda di ruangan ya kerana Adriana berjaya berjalan di atas garisan putus-putus itu. Aktiviti berjalan di atas garisan putus-putus sangat bagus kerana dapat mengembangkan lagi motor kasar kanak-kanak. Okey, item yang seterusnya ialah menyambung titik-titik putus mengikut huruf vokal. Okey, Adriana berjaya menyambung titik-titik putus untuk menulis huruf vokal itu, walaupun agak perlahan, tapi dia telah berjaya menyelesaikan aktiviti itu. Jadi kami menanda di ruangan ya. Item yang terakhir ialah meniru lakaran bentuk huruf vokal. Okey, item yang terakhir ialah item yang paling susah antara kesemua item di atas. Jadi aktiviti ini dapat juga dibuat oleh Adriana dan kami menanda di ruangan dia. Okey, itu sahaja mengenai senarai semak. Terima kasih.
daripada video yang kami pilih. Yang pertama, pelajar dapat bekerjasama dengan rakan lain. Kedua, pelajar dengan senang hati berkongsi idea dengan rakan lain. Nombor 3, dalam kerja kumpulan, pelajar menunjukkan rasa hormat dengan mendengar setiap pandangan daripada rakan-rakannya. Nombor 4, pelajar mengikuti peraturan kerja perkumpulan seperti yang ditetapkan. Seterusnya, yang kelima, dalam video ini kami juga menilai adakah pelajar menjalankan tugas ataupun melaksanakan tugas dengan sempurna ataupun tidak. Selain itu, yang keenam, kami juga menilai adakah pelajar memberi ataupun menunjukkan tingkah laku bersesuaian dengan kerja ataupun aktiviti yang dijalankan ataupun tidak. Contohnya, sifat ataupun tingkah laku bekerjasama ataupun bertanggungjawab. Okey, seterusnya yang ketujuh, adakah pelajar mengambil bahagian ataupun menyampurkan diri mereka dalam perbincangan aktiviti tersebut. Okey, yang ke-8, adakah pelajar memberi idea ataupun menyumbangkan idea dalam aktiviti kumpulan. Ini dapat melihat adakah kanak-kanak bekerjasama ataupun bertanggungjawab dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun aktiviti yang dijalankan. Ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang kenapa saya memilih skala pemeringkatan untuk menilai kanak-kanak tersebut. Satu adalah kenapa saya pilih kaedah skala pemeringkatan ni sebab salah satunya dapat memudahkan saya sebagai seorang guru untuk menilai kanak-kanak tersebut. Kaedah penilaian tersebut, kita dapat menilai kanak-kanak itu dengan mudah. Kita dapat melihat setiap peringkat-peringkat kanak-kanak tersebut boleh melakukan ataupun kanak-kanak tersebut tidak dapat melakukan perkara-perkara yang telah disenaraikan di skala pemeringkatan tersebut. Seterusnya adalah daripada skala pemeringkatan ni, kita dapat melihat setiap seseorang kanak-kanak punya perkembangan mereka sentiasa semasa mereka melakukan aktiviti tersebut. Dari situlah sebab-sebab kenapa saya dan ahli kumpulan saya memilih skala pemeringkatan untuk menjadi kaedah penilaian untuk kami. Itu sahaja daripada saya. Bye.